Baik penonton, masih lagi bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Anda menyaksikan kami di saluran berita RTM dan juga di saluran TV1 dan sudah pastinya bila bercakap berkenaan saluran berita RTM ini, pastinya kami akan mengetengahkan bukan sahaja mengangkat isu-isu semasa dalam negara, malah juga untuk kami menyampaikan berita-berita yang terkini, sahih dan juga komprehensif kepada anda. Hari ini saya sebenarnya cukup berbesar hati. Saya bersama dengan Timbalan Pengarah Berita Ehwal Semasa Jabatan Penyiaran Malaysia, iaitu Encik Muhammad Syahri Sarifan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih menawar. Selamat pagi. Okey, hari ini kabarnya ada perkara yang ingin kita war-warkan kepada penonton, iaitu berkenaan perubahan di saluran berita RTM khususnya bermula Oktober ini. Betul. Tuan boleh terangkan? Sebenarnya apa perubahan-perubahan ini kita dah buat lama dah. Bermula daripada April lalu. Bagaimana kita menyusun semula belting dan juga kandungan berita itu sendirilah. Kita ada quick win yang telah dilaksanakan. Kalau kita perasan, penonton-penonton ataupun peminat setia RTM perasan, kita ada Kanta 744, kemudian kita ada Malaysia Tonight yang kita telah susun balik, berita perdana dalam jajaran malam. Dan untuk 2 Oktober ini ada perubahan dari segi jajaran lah. Kalau jajaran pagi itu sebelum ni berita pagi daripada pukul 7 sampai 8 sebelum Selamat Pagi Malaysia ni, kita ada berita pagi daripada nasional daripada Ibu Jabat, kemudian ada Sabah dan Sarawak. Hanya 3 slot je lah. Jadi bermula Oktober ni kita ada 5 slot dalam masa 1 jam. 60 minit tanpa henti. Kita ada berita pagi daripada 7 sampai 7.10. Kemudian berita pagi Sabah 7.10 sampai pukul 7.20, diikuti berita pagi Sarawak. Jadi kita rangkumkan dalam tempoh setengah jam berita yang lebih padat, lebih komprehensif lah maksudnya. Dan 7.30 satu-satunya berita sukan yang ada dalam saluran mana-mana saluran TV kita awalkan. Maknanya peminat-peminat sukan boleh mengikuti berita sukan terkini dalam dan luar negara 7.30 pagi. Jadi kemudian diikuti sebelum ni kita ada Kanta 7.44 malam. Bermulai Oktober ni kita ada Kanta 7.44 pagi. Wow. Ini antara pembaruan ni rentetan daripada apa yang kita dapat feedback daripada orang ramai dan juga stakeholder kita lah, bahawa Kanta ni dia ada elemen-elemen keunikan tersendirilah. Dalam tempoh 14 minit sebanyak lebih kurang 40 bahan berita kita muatkan. Wow. Jadi kalau saya sebelum ni, kalau saya tonton Kanta 7.44 yang sebelah malam tu, saya cukup puas dah. Dalam 14 minit tu kita dapat semua berita sukan, berita tempatan, berita luar negara. Jadi berita ekonomi. Jadi untuk memenuhi aspirasi dan juga kita nak bagi rakyat Malaysia rasa macam mana Kanta bagi, so kita boleh saksikan nantilah mulai 1 Oktober. Bermula 1 Oktober nanti. Okey, berkaitan apa yang Tuan Ai nyatakan tadi, kita nak kongsikan kepada anda promo berkenaan jajaran baru saluran berita RTM. Jom sama-sama kita saksikan. Dengan informasi terkini, liputan menyeluruh, aksi tanpa henti. Bersama kami dalam Berita Pagi 7 pagi, Berita Pagi Sabah 7.10 pagi, Berita Pagi Sarawak 7.20 pagi, Stadium RTM 7.30 pagi dan Kanta 7.44 7.44 pagi. So pastinya dengan pembaharuan ini pastinya akan membuatkan saluran berita RTM terkehadapan berbanding dengan saluran-saluran lain untuk kita menyampaikan berita yang utama kepada anda di awal pagi sebelum siaran Selamat Pagi Malaysia. Okey, Tuan, mungkin juga boleh kita gambarkan kepada masyarakat apakah antara sasaran ataupun potensi yang diharapkan melalui perubahan ini. Okey, selain jajaran pagi, kita telah pun menyusun jajaran malam. Kalau kita saksikan bermula 7.44 malam, bermula dengan Kanta, kemudian diikuti dengan berita perdana yang kita dah pendekkan pada 30 minit. Dalam tu ada #Click dan Stadium RTM. Kemudian buat pertama kali kita mulai Jun lalu, kita dah pun tarik berita Inggeris yang kita kenali sebagai Malaysia Tonight. Bermula pukul 8.30 malam. Jadi pembaruan dan susunan ini telah memberi satu impak yang baiklah
kita ada peminat tersendiri setiap segmen berita tu. Kalau Malaysia Tonight ni saya difahamkan atas maklum balas penonton-penonton kita di belah Sabah dan Sarawak memang minat berita Inggeris tu pada waktu 8.30 sebab itu prime time dan mereka ada itulah berita Inggeris terawal saya rasa untuk sebelah malam lah. Jadi ini yang kita susun. Tengah hari kita ada berita tengah hari dan sebagainya. Dan istimewa bermula 1 Oktober ini juga Menawar, kita pulangkan balik ke waktu asal dunia jam 10. Sebelum ni dunia 10 ataupun kita kenal sebagai berita dunia persiaran pada 11 malam. Kita bawa balik ke pukul 10 malam dengan durasi 15 minit. Lagi pendek. Jadi ini sasaran baru dan ini trend baru. Berita tidak perlu panjang dari segi durasinya. Berita disunting dan disusun dengan lebih padat dan ringkas. Dan juga sebagai hadiah kepada peminat setia Dunia 10 yang kita akan brand kepada Dunia 10 ni, kita ada Dunia 10 pagi. Wow. Jadi Kanta 744 pagi dan malam, kita ada Dunia 10 pagi dan malam. Jadi lebih komprehensif. Dan untuk tempoh ini juga kita sedang branding ataupun menjenamakan semula berita tengah hari bahasa Inggeris iaitu update at noon kepada World Today. Maknanya lebih banyak berita-berita luar negara yang kita akan sasarkan. Ini antara aspirasi yang dilakukan oleh Yang Berhormat Datuk Ketua Pengarah kita sendiri supaya RTM ini dilihat sebagai medium penyampaian maklumat yang menyeluruh lah. Kita nak shift ataupun berubah daripada keadaan sedia ada kepada saluran berita yang lebih bersifat dinamik dan juga boleh menyaingi stesen-stesen lain yang ada di negara kita. Dan towards the end kita nak jadi sebagai antara sebahagian contoh atau model CNN. Okey, seperti yang Tuan nyatakan tadi, untuk kita menjadikan saluran berita RTM ini lebih dinamik dan juga untuk kita menyampaikan berita yang lebih menyeluruh kepada masyarakat, dekat kepada masyarakat. Jadi apa antara platform-platform yang akan dimanfaatkan bukan saja di kaca televisyen, malah di media sosial, Tuan? Kita akan perhebatkan berita tebuk. Kalau kita perasan sekarang semua jajaran Sahabat Pagi Malaysia pun dah berubah dengan konten-konten beritanya. Kalau dulu Ehwal Semasa dengan Ehwal Semasanya, sekarang ni pagi kita ada cerita pagi, kita ada berita langsung. Dan antara pengisian yang kita akan tekankan ialah menjadikan keseluruhan berarti 24 jam sebagai grandstand. Jadi kalau ada apa-apa isu seperti bencana dan sebagainya, boleh senang diubah kepada bentuk grandstand. Yang inilah format atau konsep sebuah saluran berita lah. Dan saya juga melihat potensi ini dari sudut penajaan pendapatan. Jadi bagaimana kita dapat menggabung jalankan antara setiap grandstand berita dan juga grandstand Ehwal Semasa ini dapat bekerjasama dan akhirnya dapat menyampaikan maklumat dengan lebih cepat, tepat dan juga sahih lah. Dan untuk makluman penonton juga, tahun hadapan 2024 SPMC akan meraihkan ulang tahun ke-40. Wow. Persiarannya lah. Maknanya daripada tahun 1984 hingga 2024. SPM ini ialah program bual bicara ataupun morning show pagi yang paling lama bersiaran di negara kita. Waktu tu saya pun masih anak-anak lagi, umur 7 tahun kan, 1984. Jadi selepas 40 tahun kita dapat lihat evolusi dan revolusi dalam program Sahabat Pagi Malaysia ini cukup besar. Mungkin masa tu kita tak tahu kita tak sangka kita dapat bersiaran dalam Sahabat Pagi Malaysia pada hari ini. Jadi kita akan raikan tahun hadapan dengan 40 tahun atau 4 dekad Sahabat Pagi Malaysia. Wow, saya cukup berbangga menjadi sebahagian daripada keluarga Sahabat Pagi Malaysia dan sepastinya tanpa dukungan dan juga sokongan daripada masyarakat kita tak akan sampai ke tahap ini pada hari ini. Dan bagaimana juga untuk kita memahami perubahan semasa ialah ke arah digitalisasi sekarang ini. Bukan saja penonton menyaksikan kita di kaca televisyen, malah juga platform media-media yang lain untuk kita perkasakan untuk menjadi satu ruang untuk masyarakat mendapatkan berita secara terus daripada saluran berita RTM. Betul. Kita sedang memperkasa platform online, platform media sosial kita dan juga over the top, OTT. Kalau mulai tahun hadapan, banyak konten-konten yang tidak dapat bersiaran dalam platform terestrial TV dan sebagainya, kita akan salurkan ke OTT sebab pengguna sekarang ini ataupun penonton lebih tertumpu kepada apa yang ada di tangan mereka, iaitu gadget, handphone dan sebagainya. Jadi
perubahan ini juga sedang dilakukan oleh kebanyakan stesen TV, bukan saja di Malaysia tapi di seluruh negara, untuk menyalurkan maklumat itu lebih awal di platform sedemikian, OTT dan juga media-media sosial. Jadi daripada situ baru dia ke platform TV dan sebagainya. Dia terbalik. Kalau dulu orang lebih utamakan apa yang disiarkan the first in the scene dalam TV, tapi sekarang first in the scene dalam peranti ataupun gadget. Okey. Tuan, selaku timbalan pengarah berita awal semasa, bagaimana Tuan melihat pencapaian untuk slot saluran berita RTM setakat ini? Sangat memberangsangkan dan saya juga berterima kasih kepada semua petugas-petugas, pegawai-pegawai yang ada di bahagian berita awal semasa ini yang begitu komited dalam melaksanakan tugas-tugas dan juga melakukan perubahan daripada semasa ke semasa. Mereka cukup komitmen. Kita ada tim pemberitaan, editorial, siaran langsung, ehwal semasa, bicara wara, siaran pagi, name it, banyak sangat. Jadi mereka ini bekerja silih berganti tanpa mengenal waktu jemu dan waktu cuti dan sebagainya. Mereka terus komited memberikan yang terbaik kepada konten-konten yang kita siarkan di saluran berita. Saya yakin rating untuk saluran berita ini akan terus melonjaklah dengan adanya pendekatan sebegini, dengan adanya sokongan-dukungan daripada pegawai kita, kaki tangan kita, bukan saja di pejabat tapi di seluruh negara. Itu antara kekuatan RTM sebenarnya, yang ada sumber manusia ataupun pembangunan kandungan itu disebabkan adanya mereka-mereka ini yang teguh berada di belakang RTM. Jadi saya tak risau dan tak hairan kalau saluran berita ini boleh menjadi saluran berita yang terbaik. Okey. Dan untuk ruang ketika ini, kita ada beberapa minit lagi, Tuan. Mungkin kita boleh war-warkan sekali lagi kepada seluruh masyarakat Malaysia kenapa mereka perlu memilih untuk menonton saluran berita RTM yang kita sediakan, yang kita jenamakan, dan juga dengan pembaharuan pada bulan Oktober ini nanti, Tuan. Betul. Untuk melihat, ini peranan kita sebagai media kerajaan, media utama, untuk memenuhi segala aspirasi stakeholder kita lah, kerajaan, dan juga sebagai obligasi sosial kita kepada rakyat, iaitu penonton ataupun pendengar kita. Maknanya kita berpegang dengan slogan yang sahih di RTM sehingga ke hari ini, sebab apa saja berita ataupun peristiwa yang berlaku di dalam dan luar negara banyak tersebar di platform tadi kan, online dan sebagainya, tapi untuk mengetahui situasi sebenar, orang akan rujuk RTM. Betul. Orang akan pastikan sahih atau tidak sesuatu berita itu, sebab netizen ramai sekarang ni menawar. Jadi untuk mendapatkan berita lanjut, contoh kalau ada kemangkatan, kematian, ada peristiwa-peristiwa tertentu yang berlaku di dalam negara, orang akan berbalik pada RTM. Itu kami percaya dan terus percaya bahawa rakyat Malaysia masih lagi mencari RTM sebagai sumber paling sahih. Yang sahih hanya di RTM. So pastinya itu antara moto yang kami pegang untuk kami bawakan kepada anda bagaimana peranan saluran berita RTM ini untuk terus sahaja memberikan input-input berita yang terkini, sahih dan juga mutakhir kepada anda. Apapun, jangan lupa nantikan Oktober ini. So pastinya satu pembaruan yang akan dibawakan istimewa untuk anda peminat setia saluran berita RTM. Apapun, saya ingin ucapkan terima kasih kepada Tuan Muhammad Syahri Saripan, Timbalan Pengarah Berita Awal Semasa Jabatan Penyiaran Malaysia. Terima kasih, Tuan. Terima kasih. Selamat pagi, Malaysia. Okey, sekarang ini, Tuan, kita nak ke negeri kelahiran Tuan. Kita nak ke negeri Johor sekarang ini untuk perkongsian cerita pagi Johor. Kabarnya, sahabat pelapor kita ada perkongsian berkenaan khazanah dan juga artifak tamadun Islam. Terus saja bersama dengan Ain Najihah di sana.